merupakan seorang manusia yang benar kepada semua manusia. Sesungguhnya Islam telah mengajar bahawa bersifat benar itu adalah kepala bagi segala kemuliaan dan asas kepada akhlak yang mulia. Lebih daripada itu, sifat benar membawa manusia kepada kebaikan dan akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Dan pada waktu yang sama, sebaliknya, lawan bagi sifat benar, iaitulah sifat bohong, kadhib, akan membawa kepada kejahatan dan akan membawa pelakunya ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Jadi perkara yang asas kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, salah satu daripada ajaran penting yang dominan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berkaitan dengan akhlak yang mulia. Sebahagian besar daripada ajaran Nabi dan juga dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat menekankan ataupun sangat mementingkan tentang persoalan akhlak. Bahkan kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dia tergantung kepada kepribadian, bergantung kepada akhlak. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, innama bu'is, disebut laqad wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ialah orang yang memiliki akhlak khuluqin azim, akhlak yang sangat mulia. Jadi ini satu pujian Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang utuskan Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengiktiraf kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merakamkan sanjungan dan pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang paling mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan pribadi. Disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu, hanya senya, bu'istu, aku telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi bila dalam hadis ni sebut innama, hanya senya, maksudnya adalah tujuan utama, tujuan yang paling dominan Allah Taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, kepada dunia ini, kepada umat di akhir zaman ini, adalah dengan satu tujuan yang paling asas, yang paling utama, iaitulah kesempurnaan akhlak. Bukan akidah tauhid itu tak penting, bukan ibadat ni tak penting, tapi akhlak tu adalah natijah, kesan daripada akidah yang betul dan ibadah yang sempurna. Maka natijah dia, kesannya dapat dilihat pada kepribadian, kepada akhlak. Sebab kalau orang ibadat banyak tapi akhlak tak bagus, maknanya ada something wrong somewhere dekat dia punya ibadat, dekat dia punya tauhid, dekat dia punya akidah. Nampak tak? Sebab kalau kita tengok dalam banyak ayat-ayat Allah Ta'ala yang berkaitan dengan ibadat, hujung dia mesti cerita tentang akhlak. Contoh dia sembahyang, innas salata, sesungguhnya salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sebab salat yang betul, salat yang sempurna, kesannya apa? Kesannya seseorang itu boleh mencegah diri daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalaulah dia solat
tetapi tak mampu untuk mencegah diri dia daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar, sahlah solatnya masih lagi belum sempurna. Perkara dosa dan maksiat ini kita je yang tahu. Kan? Kalau kita tak beritahu ke orang lain, ataupun kalau kita tak tunjuk ke orang lain, orang tak tahu. Kecuali kalau kita buat dosa, kita saja tunjuk ke orang. Orang tahulah. Tapi banyak dosa, banyak maksiat yang kita buat sendiri-sendiri yang orang tak tahu. Tapi kita sebenarnya tak tahu. Betul tak? Jadi kita nak kelentong apa? Kita nak berlakon. Pakai jubah, pakai serban, pegang tasbih. Kita nak tunjukkan apa? Sedangkan maksiat tu kita sendiri tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang kita dia lah berlakon. Berlakon lah. Oi warak. Awal datang masjid. Tak salah awal datang masjid awal tu, baguslah. Tapi kadang-kadang kan kita boleh sembunyi pada manusia, tapi dosa kita dengan Allah kita tak boleh sembunyi. Kita je yang tahu. Kan? Di situ. Walaupun solat, walaupun mengaji, walaupun zikir, tanda ibadat itu diterima oleh Allah bila ibadat itu boleh mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Bukan bermakna lepas ni tak payah ibadat dah, kena tingkatkan. Barangkali buat ibadat tu dah betul, tapi niat yang belum betul, ataupun pelaksanaan ibadat tu sendiri masih lagi belum betul. Sebab ibadatnya ikut orang, tak mengaji. Dia tak belajar sungguh untuk buat ibadat dengan betul dan sempurna. Dia mengikut-ikut orang saja. Kan? Itu. Berapa ramai kita buat ibadat tapi ikut orang. Nampak orang tu baik macam ni, kita baik macam ni. Nampak orang tu, tapi tak mengaji. Belajar ikut YouTube, belajar ikut TikTok. Kan? Kuliah yang 1/2 jam ni tak nak datang. Dia nak belajar kuliah yang seminit tu. Lepas tu ustaz pun cakap tak habis. Kadang muka ustaz lain, suara ustaz lain, tulisan lain. Semua pakai editing semua. Mana ada orang belajar ibadat pakai edit-edit ni tu? Okey? Jadi tu. Okey? Sama juga macam ibadat yang lain. Kan? Ibadat puasa. Kan? Sebab disebut dalam hadis Nabi, kam min sa'imin ma laysa lahu min siyami illa al-ju'i wal atash. Ramai orang yang puasa, tapi dia tak dapat apa-apa pun daripada puasa dia, melainkan dapat lapar dan dahaga. Sebab ibadat puasa yang sempurna, dia akan mengawal. Bukan hanya sekadar mengawal menahan diri daripada lapar dan dahaga di siang hari, tapi dia kawal hati dia, dia kawal lisan dia, dia kawal telinga dia, dia kawal seluruh pergerakan dia daripada melakukan perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa dan membatalkan puasa. Sebab itu baru dia ibadat puasa yang sempurna. Tapi kalau setakat tahan lapar dan dahaga, unta lagi power. Unta sekali dia sahur, dia boleh tahan seminggu tak minum. Kita boleh. Tak terlawan kita unta ni. Unta dia minum sekali seminggu lah. Dia minum sekali, penuh tong drum dah, dia pun relax, tak payah minum dah seminggu. Puasa unta lagi hebat. Kalau sekadar nak menahan lapar dan dahaga. Sebab kita menekankan kesempurnaan puasa, mesti jaga mulut daripada berkata yang haram, jaga telinga daripada mendengar yang haram, jaga anggota tubuh badan daripada melakukan perkara yang haram. Fikiran kita jaga daripada berfikir yang bukan-bukan. Kan? Hati kita nak kena jaga daripada sifat-sifat mazmumah, baru sempurna puasa. Begitu juga dengan ibadat haji, dan lain-lain ibadat. Semuanya dikaitkan dengan akhlak. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala utuskan satu batang tubuh manusia untuk menunjukkan secara praktikal, macam ni cara akhlak yang betul.
Macam ni akhlak yang mulia, macam ni akhlak yang baik. Sebab kalau kita nak baik tuan-tuan, kena tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat wajib bagi Nabi SAW yang pertama sekali ialah siddiq, iaitu bersifat benar. Itu sebab disebut dalam kitab ni, sifat yang pertama sekali yang mesti ada pada setiap orang Islam ialah bersifat benar. As-sidqu, perkataannya benar, perbuatannya benar, hatinya juga benar. Disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kau bercakap apa yang kau tak buat? Kabura maqtan indallah, sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, kamu hanya bercakap tapi kamu tak buat pun apa yang kamu cakap. Itu maksudnya cakap lain, buatnya lah lain. Maka tidak bersifat benar. Apatah lagi kalau dengan perkataannya perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, kan? Dan perbuatannya tidak menyamai dengan perkataan. Perkataannya tak sama dengan hati dia. Mulut dia senyum, hati dia menyampah. Kan? Okey Ustaz, no problem. Dengan Ustaz macam no problem. Aduh, zikir lah pula, orang nak dorek nak makan. Esok nak mati dah tuan-tuan. Esok kita nak mati, apa bekalan? Malam ni kita siang kita kerja. Betul tak? Pukul berapa keluar kerja? Serap? Pukul 7. Pukul 7 dah keluar. Balik pukul 7. Agak ada masa nak mengaji ke? Duduk kelang, duduk pejabat. Ada masa nak astaghfirullah, ada sampai? Tak ada. Kan? Kita nak selawat pukul 7 pagi sampai 7 malam. Kita bekerja tadi. Ada nak selawat? Tak ada. Betul? Masa bila kita nak dekat dengan Allah, kita nak me time dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah masa dia. Maghrib sampai isyak, lagi isyak kita nak rehat, nak tidur pula, pagi esok nak bangun pula pukul 4 pagi. Itulah masa dia. Masa yang sangat singkat kita peruntukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cerita orang kerja lah, orang pencen lain pula jadual lah. Kau orang pencen pun sibuk lah. Orang pencen pun sibuk. Tak apa sibuk lah. Kan? Kuliah subuh, belum habis kuliah subuh dia dah cabut dah. Pasal? Nak bekerja roti canai tu kata kau habis. La ilaha illallah. Dah nak mati dah tuan-tuan, roti canai pun lagi. Kita makan roti canai ni sejak bila? Kan? Sejak saya tahu menyuap sendiri, saya dah makan dah roti canai. Kan? Dah tua pun berebut roti canai. Masya Allah. Contohlah kan, tak salah roti canai tu. Tapi kadang kita sanggup tinggal zikir, kita sanggup tinggal salawat, kita sanggup tinggal pengajian. Sebab apa? Nak kerja nasi kerabu, PTJ. La ilaha illallah. Nak kerja roti canai Maulana. Allah ni kalau dia tetap rezeki kita ada lah. Kan? Pergi ujung-ujung ya, kan? Ngam-ngam untuk ustaz ni. Tak apalah ustaz tak payah bayar. Dah lah roti canai dapat, tak payah bayar pula. Nampak? Rezeki lepas kuliah. Kan? Orang lain tadi ponek beratur, berdiri bayar. Tu nak cerita dah rezeki. Hari ni teragak nak makan roti canai. Tahu masjid hidang roti canai, siap dah. Ambil lah berapa keping nak ambil. Ada orang sponsor pagi ni. Contoh. Nak beli? Tak payah beli. Nak beratur? Tak payah beratur. Kalau Allah Ta'ala tentukan rezeki. Rezeki ni kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kita usahalah, pulunlah macam mana pun. Tapi kalau dia bukan rezeki kita yang ditetapkan oleh Allah, kita tak dapat. Yang kita nak kena usaha apa dah? Inilah ibadat, mengaji, zikir. Ini yang kita nak kena usaha.
Tapi kalau rezeki, Allah Ta'ala dah tetap. Apa yang kita nak risau? Sebab kadang-kadang kita lebih risau kepada benda yang bukan kerja kita, berbanding dengan tugas asasi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak duduk lama kat masjid, oi tak boleh. Kan? Ada tempat tu, ustaz, bunyi jam tu berhenti. Habis kau tak habis, ustaz kau nak habis. Wah. Ustaz dia sound tu, dia panggil ustaz, betul dia sound ustaz. No problem. Tapi inilah masa tuan-tuan. Ada kuliah subuh hari Isnin? Tak ada. Tuan-tuan dengar kuliah ke waktu kerja? Boleh dengar kuliah? Tak ada. Malam lah. Kan? Sikit. Kan? Jadi itu tuan-tuan. Jadi itu. Jadi kita ni tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena benar dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala perintah, bila kita buat, itulah sifat benar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersifat benar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang daripada Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang disukai oleh Nabi, maka kita laksanakan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Itulah sifat benar kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tinggalkan segala benda yang tidak disukai, yang dilarang, yang dimurkai, kita tinggal. Itulah sifat benar kita. Ya tuan-tuan, jadi sifat benar. Berkatalah benar, qulil haqqa walau kana murra. Kata ulama, berkatalah benar sekalipun kata yang benar itu adalah apa? Pahit. Susah nak cakap yang benar ni, tapi kena cakap juga. Jadi berkata benar. Okay? Kerana itu adalah sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ni, kita juga kena memiliki sifat benar dalam segala tindak tanduk kita. Jangan cenekal lah. Kan? Sebab lawan bagi sifat benar ni bohong. Bila sifat bohong ni, bila tak benar, automatik bohong. Bila sifat bohong ni, dia mendekati sifat munafik. Yang disebut dalam hadis tu, kan? Alamatul munafik thalath. Tanda orang munafik ni 3. Idza hadatha kadzaba. Apabila dia bercakap, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Wa idza tumina khana. Bila dia berikan amanah kepada dia, maka dia khianat kepada amanah dia. Maksudnya, dia tak buat dengan betul dan tak buat amanah tu dengan bersungguh-sungguh. Tidak bersifat benar terhadap amanah dia. Maka tiga-tiga ni termasuk dalam kategori munafik. Munafik ni luar lain, dalamlah lain. Di luar beriman, di dalamnya kufur. Itu sifat munafik. Okay? Dan disebut dalam hadis ni, inna sidqa yahdi ilal birri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sifat benar yahdi ilal birri. Sifat benar akan membawa kita kepada kebaikan. Kau jangan luwih benar, pijak ada orang nanti. Itu setan dah bising. Nabi suruh kita sifat benar, orang pula bisik kat kita, kau jangan luwih benar. Kan? Jangan jujur sangat, jangan baik sangat. Apa punya nasihatnya tu? Nabi suruh lain, dia suruh lain. Takut dia, kalaulah dia bercakap benar ni sekarang, menyebabkan dia ditindas, dia dizalimi. Dia sedangkan Nabi kata bersifat benar pasti akan membawa kepada kebaikan. Ini Nabi yang kata. Tapi ramai orang tak yakin nak bersifat dengan sifat benar ni. Dia tahu sifat benar ni bagus, sifat benar ni baik, berkata benar baik, hati yang benar baik, fikiran yang benar baik, kan? Fikiran yang benar, sentiasa bersangka baik dengan semua orang, baik. Kau jangan sangka baik sangat tentang pencuri entah apa tu. Pula dah. Kita elok sangka baik dengan orang tu tadi, dah jadi buruk sangka pula dah. Kan? Dia dah ada
ada niat itu kan, tiba-tiba dia rajin datang masjid tu. La ilaha illallah. Kawan tu elok datang. Kan? Berjemaah datang mengaji. Adalah tu kan. Dia ada time dia ada tu. Memanglah time. Bukan semua time dia ada. Time dia ada tu ra'i lah. Ini time dia ada kita buruk sangka dia pula. Apa dah Jadi tu. Akhirnya sifat yang tidak jujur, sifat yang dusta ni, sifat yang buruk sangka ni, semuanya akan membawa kepada kejahatan, membawa kepada keburukan. Okey? Jadi tu. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, semua kebaikan akan membawa kepada syurga. Jadi jalan nak pergi syurga ni, dia mesti bermula dengan sifat benar. Itu sebab kalau ustaz ceramah pun kalau dia bohong, dia pun masuk neraka juga. Itu sebab nak bercakap tu kena benar. Macam mana nak benar? Study dulu. Tahu rujukan dulu. Kan? Bercakap benda yang betul. Jangan pergi menyimpang tak ketahuan. Takut nanti tercakap yang salah. Jadi bila jamaah pegang yang salah, habis semua sesat. Sebab kena bercakap yang benar-benar dia pasti betul, pasti benar, baru dia menyampaikan. Itu disiplin dia. Itu jangan kita ingat semua ustaz ni betul semua ni. Itu membawa kepada syurga. Wa innar rajul la yasduq. Sesungguhnya seorang lelaki yang bersifat benar, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis nanti di padang mahsyar. Orang yang bersifat benar ini akan ditulis di sisi Allah Ta'ala dengan sifat benar dia. Ada cop dia nanti. Di padang mahsyar dia orang akan kenal dia dengan sifat benar dia, kerana ada tandanya yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang bersifat benar. Besok padang mahsyar kita tengoklah, ada tak tanda tu kat kita. Kalau tak ada, maknanya apa tu? Adalah melencong ke mana ke, cenekel mana kan. Jadi tu. Adalah yang tak betul itu. Menyimpang itu kan. Jadi tu. Jadi orang yang sifat benar nanti dikenali oleh semua makhluk Allah Ta'ala yang berada di padang mahsyar. Orang yang bersifat benar akan dikenali di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, wa innal kadhib, sesungguhnya orang yang bersifat dusta, bercakap bohong, pemikirannya kotor, fikir dia semua buruk sangka semua, kan? Hatinya kotor, hatinya tidak benar. Yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kejahatan. Apa-apa yang tak benar, sama ada perbuatan, perkataan, hati, semua itu akan membawa kepada keburukan, akan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kejahatan akan membawa kepada neraka. Wa innar rajul la yakdzib. Sesungguhnya seseorang yang bersifat dusta, bersifat bohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga ia nanti akan ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu dicop sebagai pendusta. Wal iazubillah. Okey? Jadi oleh kerana itu, seorang muslim yang pertama sekali kita kena bersifat dengan bersifat benar. Jujur. Kalau salah, kita kata salah. Kalau betul, kita kata betul. Fikiran hati kita kena betul dulu, kemudian fikiran kita kena betul, barulah perkataan kita betul, dan tindakan kita juga akan jadi tindakan yang betul. Dia selari, kan? Jadi macam mana nak betul? Dua saja panduannya, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan betul ikut kepala sendiri, kan? Dan rasa betul ni memang dan rasa, mana boleh. Nak tahu kita betul tak betul, rujuk Quran, rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran kata betul, betul. Kalau Quran kata salah, salah. Ikut yang itu, kita betul. Nabi kata betul, kita kata betul. Kita buat yang betul, ikut macam mana Nabi, kita jadi betul. Tapi kalau Nabi kata salah, kita pun kata salah, dan kita tinggalkan yang salah, maka kita betul. Kan? Tapi kalau Nabi kata salah, kita buat, mana kita tak betul lah. Kan? Kita jadi kadzib, kita jadi dusta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah sikit sebanyak tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri
dan juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita usahalah, kita doa minta pada Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengundiakan kepada kita ni kan iman yang sempurna, kan, ibadat yang sempurna, hati yang ikhlas, kan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta Allah Taala ni sentiasa jaga hati kita, fikiran kita, kan, dan seluruh kata-kata dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita ni tergolong dalam kalangan orang yang benar, nanti akan bersama dengan as-siddiqin, kan? Nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama dengan as-siddiqin, dengan golongan yang benar di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada as-salihin insyaallah. Sekali itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.